Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Pelan pembangunan semula lapangan terbang Subang SARP tidak akan menjejaskan kedudukan KLIA sebagai hak pengangkutan udara paling penting negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan fungsi KLIA sebagai pintu utama negara bagi penerbangan antarabangsa berkapasiti lebih besar juga kekal. Menggulung perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya, Anthony berkata lapangan terbang Subang mempunyai kapasiti tertentu dengan jenis pesawat yang dibenarkan adalah terhad selain menjadikannya sebagai hak penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih. Jadi isu cannibalization kepada KLIA itu tidak timbul. Kerana KLIA tetap menjadi gateway yang paling utama untuk negara kita. Untuk penerbangan-penerbangan antarabangsa, penerbangan-penerbangan long haul dan sebagainya. Memang KLIA akan terus memainkan peranan tersebut. Kerana kapasitinya lebih besar, saiznya lebih besar. Subang ini dia kapasitinya terhad. Dan kita nak jadikan dia sebagai satu city airport. Pada penggulungan sama, Anthony memaklumkan penetapan harga siling bagi tiket penerbangan boleh memberi kesan kepada penumpang dalam jangka panjang. Beliau berkata ia tidak akan memberi motivasi syarikat penerbangan yang mungkin mengambil langkah mengurangkan kapasiti penumpang. Kalau kita letak siling, pada waktu-waktu yang bukan puncak, mungkin harga itu akan meningkat. Jadi kalau kita letak harga siling, dia akan mungkin menjadikan harga-harga yang biasanya, yang bukannya peak period, yang sepatutnya murah, akan menjadi lebih tinggi. Jadi apa yang kita buat ialah intervensi secara pilihan. Langkah intervensi terpilih termasuk pada musim perayaan dan kemudahan bauncer kepada pelajar Sabah dan Sarawak di Semenanjung. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang memaklumkan Lembaga Perisinan Tenaga Atom AELB akan memantau proses pelaksanaan pengekstrakan thorium oleh Lynas. Menggulung perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya, beliau berkata pengekstrakan thorium bukan teknologi baru, sebaliknya sudah dilaksanakan di negara lain. Di negara yang ada lombong rare earth itu, mereka tak gunakan cara ini sebab mereka tidak perlu menggunakan cara ini kerana melibatkan kos yang tinggi. Mereka hanya perlu gunakan lombong yang sedia ada tu, mereka just letak balik dalam lombong tersebut. Yang tidak perlu mereka memproseskan waste seperti WLP dengan untuk makluman hadirin sekalian. Tetapi di negara kita tidak dapat membuat demikian sebab di Malaysia lombong tidak ada di Malaysia. Yang untuk feedstock dari Lynas ini adalah dari Australia. Sebelum ini, beberapa pihak membangkitkan kebimbangan mengenai proses pelupusan sisa water leach purification WLP yang dikategorikan sebagai radioaktif. Baik, kerajaan optimis untuk menoktahkan kemiskinan tegar dengan lebih berkesan melalui pangkalan data utama padu. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, alternatif baru yang lebih komprehensif itu bagi mengenal pasti pengukur garis kemiskinan selain kadar pendapatan. Beliau turut mengakui kaedah yang telah digunakan pakai sejak 1996 itu mempunyai kekurangan dan tidak memberi gambaran menyeluruh mengenai lanskap ekonomi rakyat. Ini sekaligus membolehkan bantuan disasarkan kepada kelompok yang memerlukan. Saya kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan B40 M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu, tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan padu. Dan dengan
kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isham. Padu yang dijangka mula diaplikasi pada Januari tahun depan itu juga bagi membantu kerajaan merangka program pertepatan kelompok yang disasarkan. Sehingga kini lebih 4,100 peserta inisiatif pendapatan rakyat IPR berjaya keluar dari kelompok miskin tegar dan mampu menjana pendapatan bulanan yang mampan. Penyediaan bantuan dan ekosistem pertanian serta perniagaan lengkap antara usaha kerajaan dalam mengurangkan kelompok termiskin. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,100 isi rumah telah mendapat limpahan manfaat daripada hasil pelaksanaan program ini. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isham Muhammad Isa. Tambahannya, kerajaan turut mempertimbang pemberian bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah miskin tegar yang tidak berkemampuan menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur atau kesihatan. Terima kasih Yang Berhormat. Program insentif benih padi sah BPS akan dilaksanakan di Sabah dan Sarawak. Ketika ini perbincangan bersama pihak pertanian di kedua-dua negeri itu sedang berjalan dalam memastikan petani menerima manfaat sama di Semenanjung. Kita akan berbincang terus dengan pihak pertanian negeri Sabah dan Sarawak dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan. InsyaAllah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang. Beliau menjawab pertanyaan Igan Ahmad Joni Zawawi mengenai perancangan Kementerian Melaksana BPS di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 22 lesen peluaran benih telah ditarik menerusi BPS yang dijalankan di Zon Utara sejak ia dilaksanakan pada 7 November lepas. Berkenaan dijangka berakhir pada 21 November depan. Perbincangan secara intensif melibatkan 4 kementerian mengenai cadangan menaikkan harga shilling beras putih tempatan sedang dijalankan ketika ini. Ia juga turut mengambil kira pandangan pihak lain terutamanya yang terlibat dengan penanaman padi. Kita kena bagi keadilan kepada semua. Penanam padi, pengguna, orang yang berniaga, pengilang dan sebagainya. Memang harga RM26 ini harga tahun 2008. Harga upah telah naik, harga lain telah naik, tapi harga beras masih harga 2008. Kalau nak berlaku kenaikan sebagainya, sebab itu saya sebut kita kena bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, KPDNK, supaya kalau berlaku perubahan misalnya, kita harap dapat kongsi bersama dan bagaimana kita nak bagi puas hati kepada semua pihak, termasuk di pihak kerajaan, termasuk di pihak pembangkang. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Padan Terap Nurul Amin Ahmed. Sehingga 5 November lalu, seramai 197,893 suri rumah sudah mencarum dalam skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Daripada penyertaan tersebut, sejumlah 322 kes direkodkan melibatkan nilai tuntutan lebih RM849,000. Justru bagi menggalakkan lebih ramai suri rumah mencarum di bawah SKSSR, kerjasama strategik antara majikan dan wakil rakyat telah dilaksana. Bagi meningkatkan bilangan suri rumah berdaftar dan mencarum di bawah skim Keselamatan Sosial Suri Rumah, kerjasama strategik dengan majikan dan wakil rakyat telah diadakan bertujuan untuk menggalakkan mereka menaja suri rumah yang layak berdaftar dan mencarum di bawah skim Keselamatan Sosial Suri Rumah.
Berdasarkan statistik, setakat 5 November 2023 sebanyak 6 majikan dan 9 wakil rakyat dan individu telah menaja 1,128 orang suri rumah dengan jumlah penajaan sebanyak RM135,360. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Pedang, Dato' Awang Hashim. Bagi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri pula, setakat 10 November lalu, lebih 793,000 orang bekerja sendiri aktif mencarum dengan jumlah kes tuntutan yang diluluskan sebanyak 4,334 melibatkan faedah sebanyak RM24.69 juta. Option penjanaan elektrik di Sabah sedang diteliti bagi memastikan kadar reserve margin berada pada kadar optimum iaitu 30%. Ini termasuk penggunaan interim set generator SESB 100 MW selama 6 bulan selain melaksanakan semula rental sets 100 MW di kawasan pantai barat Sabah. Ini termasuk mempercepatkan penggunaan bateri energy storage system 200 MW pada 2024, seterusnya melanjutkan operasi stesen janakuasa sedia ada. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah melalui mesyuarat CPEC Sabah memberi jaminan bahawa akan terus menggunakan sumber bahan api yang lebih mampan dan mesra alam bagi pencanaan elektrik di Sabah. Perkara ini dapat dilihat melalui campuran bahan api pencanaan elektrik di Sabah yang telah dibentangkan dalam mesyuarat CPEC Sabah bilangan 1 tahun 2023 yang mana hampir 70% pencanaan elektrik di Sabah menggunakan sumber bahan api gas diikuti dengan sumber pencanaan melalui diesel MFO sebanyak 11%, hidro sebanyak 9%, solar berskala besar LSS sebanyak 7%, dan biogesim atau biogas sebanyak 2%. Beliau menjawab pertanyaan wakil sandakan Vivian Wong Shiwi. Ketika ini, margin penjanaan elektrik antara pantai barat dan pantai timur Sabah mencatatkan kadar reserve sebanyak 11%. Kerajaan mensasarkan peningkatan bilangan penumpang pesawat penerbangan tahun ini sebanyak 87.8 juta penumpang iaitu 80.6% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan tahun 2019. Jumlah penumpang turut jangka kembali ke tahap pra-pandemik pada tahun hadapan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, tahap pemulihan keseluruhan jumlah penumpang pada kadar 77.5% antara Januari hingga September 2023 berbanding tempoh yang sama pada 2019. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54.8 juta penumpang ataupun 50.1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62.8 juta penumpang. Tambahnya, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAVCOM, ketika ini dalam proses menentukan taraf prestasi bagi pencapaian ketepatan dan kadar pembatalan penerbangan bagi syarikat penerbangan Malaysia. Ia dijangka selesai pada suku pertama tahun depan. Anthony Loke menjawab pertanyaan Wakil Sibu Oscar Ling Chayu. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.